Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, Alhamdulillah dalam 4 atau 5 episod terakhir ini kita akan fokuskan kepada beberapa konsep besar yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya kalau kita lihat, inilah perkara-perkara yang disebut di awal-awal Ramadan, misalnya tawakal, takwa, kesabaran, kecemerlangan, muhsinin dan sebagainya. Tapi kita simpan ini untuk hari-hari terakhir Ramadan, dan hari ini kita akan berbicara tentang tawakkul ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu tawakal, iaitu satu konsep di mana kita mewakilkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan Allah sebagai ejen kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu berbeza pengalaman manusia mewakilkan satu urusan kepada Allah yang tidak ada kekurangan, yang mengetahui segala hal, yang mengawal segala perkara dalam ciptaan dunia, langit dan segala alam raya ni. Berbeza dengan kita mewakilkan urusan kepada manusia, kan. Bahkan dalam bahasa Urdu, bahasa Hindi, bahasa Tamil, kita sebut peguam ni wakil sahab, kan. Wakil ni adalah orang yang menjadi perantara, orang yang kita serahkan urusan kerana dia lebih tahu tentang urusan tersebut, dan kita bayar sebahagian jumlah wang untuk mendapatkan perkhidmatan tu. Dalam konsep ini tentunya walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang paling tinggi, dan kita berbicara tentang menyerahkan urusan, hidup sebagai orang yang sentiasa mewakilkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap urusan kita. Dan doa yang Nabi SAW ajar yang kita baca pun, hasbunallahu wa ni'mal wakil, doa yang dibaca oleh para Nabi ketika berada dalam saat-saat genting. Nabi Ibrahim AS misalnya, dan semua orang-orang yang pernah melalui situasi genting menyebutkan doa ini, hasbunallah, cukup bagi kami Allah, huwa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pihak ataupun Tuhan untuk diserahkan segala urusan. Jadi di mana dalam Quran Allah sebut innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada orang-orang yang bertawakal. Ini disebut dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-159. Konteksnya adalah dalam keadaan Nabi SAW dan para sahabat baru sahaja melalui satu peperangan yang cukup tragis, yang sehingga hampir menyebabkan Nabi SAW wafat, dibunuh di dalam peperangan Uhud. Jadi ada sahabat-sahabat yang telah melanggar perintah Nabi SAW, jangan turun daripada bukit memanah, tetapi mereka sangka peperangan sudah berakhir. Mereka turun dan merebut harta rampasan, sehingga menyebabkan Nabi SAW kehilangan orang-orang kesayangan yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Hamzah ibn Abdul Muttalib syahid di dalam perang Uhud, Mus'ab ibn Umair syahid di dalam perang Uhud, dan ada beberapa lagi sahabat-sahabat besar yang syahid dalam perang Uhud. Jadi bila Nabi SAW balik semula ke Madinah, dan sahabat-sahabat yang telah melakukan kesilapan ini tentu takut dan tak tahu nak tunjuk muka macam mana depan Nabi SAW. Tapi pada ketika itu Nabi SAW dipesan oleh Allah, dan inilah ayat yang turun, ayat 159 dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah ni, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Sebab dalam situasi normal, tanpa rahmat Allah, tak susah nak boleh lemah lembut kepada orang yang telah melanggar perintah dan menyebabkan kerugian dan kerosakan dan kekalahan yang sangat besar kosnya. Dan bukan hanya soal ringgit ataupun soal harta, ini soal nyawa yang tidak dapat dikembalikan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, dan kalau engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka akan lari. Lan faddu min hawlik, mereka akan lari jauh-jauh daripada engkau. Dan fa'fu anhum wastaghfir lahum, Allah SWT beritahu, maafkan mereka, mohon ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, kembalilah berbincang dan berunding dan mengambil pendapat mereka. Bayangkan sahabat ni, kalau dia dah pernah buat kesalahan yang macam ni, dia rasa diri dia tak ada nilai dah. Buat apa nak tanya aku lagi? Buat apa nak aku terlibat lagi? Aku ni dah tak ada nilai. Aku dah menyebabkan kekalahan teruk. Contoh kita kat office, kita buat kesalahan ni menyebabkan syarikat rugi. Bos pun mungkin tak tanya dah idea kita, sebab engkau ni orang yang merugikan syarikat. Tapi tak, Nabi SAW pergi dan wasyawirhum fil amr, dan
bersyura dengan mereka, bermesyuaratlah dalam mereka dalam semua hal-hal keduniaan, peperangan. Dan Nabi SAW dipesan oleh Allah SWT, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila kamu telah membuat satu keputusan, telah mengambil satu azam, dah mesyuarat, dah bincang ni, dah buat satu ruling, satu keputusan, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mengasihi dan sayang kepada orang-orang yang bertawakal. Dan kita mungkin selalu dah dengar peringatan tentang tawakal ni. Ini kerana salah satu topik dan subjek yang paling kerap diulang dan dipesankan kepada kita adalah berkenaan dengan tawakal kan. Kita pergi kuliah di masjid atau kita dengar di radio, di televisyen, di social media, selalu diingatkan. Jadi saya tak perlu nak ulang banyak lagi perkara, melainkan kita ambil beberapa contoh untuk kita lihat bagaimana ni satu konsepnya mesti kena usaha dulu, baru bertawakal kepada Allah SWT. Maksudnya melakukan segala yang kita mampu to the max, sampai ke kapasiti maksimum. Kemudian kita menyerahkan, kita mewakilkan urusan keputusan hasilnya kepada Allah SWT. Misalnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dia telah berusaha menyelamatkan Bani Israel, mereka telah lari jauh daripada Fir'aun. Tapi sampai di Laut Merah, mereka dah tak ada arah nak pergi. Dan dalam surah Asy-Syu'ara ayat nombor 61, surah nombor 26 ayat 61, Allah cerita, falamma tara al-jam'ani, apabila mereka telah melihat dan kat belakang tu dah nampak dah tentera Fir'aun datang, kat belakang tentera Fir'aun, kat depan laut, dah tak boleh nak buat apa dah. Pada ketika itu, qala ashabu Musa, pengikut Musa ni, followers Musa ni bagi tahu, inna lamudrakun, habislah, kita akan kalah, kita confirm akan mati dah kat belakang tentera, depan laut tak boleh buat apa. Mereka dah berputus asa. Tapi Nabi Musa cakap apa? Nabi Musa kata, qala kalla. Ini tawakal Nabi Musa yang berada di tahap luar biasa. Depan dan belakang ni mati, depan lemas, belakang tentera akan attack. Dan mereka lemah. Mereka maklah golongan hamba yang telah diperhambakan oleh Fir'aun dan puak-puak Fir'aun ni sekian lama. Tapi Nabi Musa kata, kalla, tidak, sama sekali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama dengan aku. Dia sebut bersama itu dulu, kemudian baru disebut Rabbi. Dia boleh sebut inna rabbi ma'i kan, tapi dia kata inna ma'iya rabbi. Kebersamaan itu didepankan, bahawa dia yakin betul bersama dengan dia Tuhannya, sayahdin, dia akan buka jalan kepada aku. Kalau kita fikir logik, kita duduk situ, nak buka jalan apa lagi? Tak ada jalan, dah habis dah kita ni, dah kena kepung dah. Tapi Nabi Musa ajarkan kepada kita, selalunya waktu kita sedang lalu terowong gelap yang panjang, dia kena sabar sampai kat hujung betul tu, nanti baru kita akan nampak di manakah cahaya di hujung terowong tu. Dan itu memerlukan tawakal. Nabi Ibrahim AS, sewaktu dicampakkan bantuan Allah, bukan tiba pada ketika dia diikat di Maryam tu, bukan pun waktu dilepaskan, bukan pun waktu dia sedang berada di udara sebelum masuk ke api. Tapi Allah bagi arahan. Dalam riwayat hadis sebut, malaikat semua bimbang dan cemas tengok, Allah tak buat apa-apa ke, sampai Jibril AS pergi kepada Ibrahim AS dan tawarkan bantuan. Dan Ibrahim AS tahu ini bukan arahan Allah, tapi ini malaikat tawarkan bantuan mereka sendiri. Tapi pada ketika itu Ibrahim AS sebut, tak apa, aku tak nak bantuan kau wahai Jibril, kerana aku tahu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah, Allah lah sebaik-baik tempat aku serahkan segala urusan. Dan pada ketika tinggal sedetik lagi nak menyentuh api, waktu tu Allah menyebut, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau sejuk dan selamat sejahtera ke atas Ibrahim. So sama juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim tu masuk api, api jadi sejuk dan sejahtera, dan Nabi Ibrahim keluar tanpa sedikit pun luka, sedikit pun melecur, sama sekali dilindungi oleh Allah SWT. So Nabi Musa pun sama, ketika dah betul-betul genting dah. Sebab tu tawakal ni adalah is to believe that when you fall off the edge, you will be given the wings to fly. Itu level keyakinan tu, maksudnya yakin betul. So Nabi Musa bila dia kata inna ma'i rabbi sayahdin, Allah pun fa'auhayna. Fa tu menyebutkan serta merta. Pada ketika itu, ketika Nabi Musa mempamerkan tawakalnya tidak berbelah bagi, kami wahyukan kepada Musa, fa'auhayna ila Musa anidrib
bi'asakal bahar, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Fanfalaqa fakana kullu fariqin kattaudil azim. Dan lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. Dan mereka dapat lalu, dan Firaun pun ikut masuk. Kemudian Firaun dilemaskan bersama tenteranya di dalam Laut Merah. Jadi kita belajar apa daripada Nabi SAW dan daripada Quran ni, daripada para anbiya, daripada pesan-pesan Nabi, bahawa kita kena tawakal kepada Allah SWT dan sabar. Bantuan tidak akan datang pada peringkat awal senang-senang begitu. Put the effort, push to your limits. Nabi SAW hijrah pun Nabi put the effort sampai dah pergi ke Gua Thur dulu, dah sorok dah divert dah attention, dah ada macam-macam taktik untuk memastikan Quraisy tak jumpa, tapi mereka akhirnya berjaya juga sampai betul-betul depan pintu gua. Dan pada ketika itu Abu Bakar menggeletar ketakutan. Dia kata, wahai Nabi, kalau mereka lihat saja ke bawah, habislah kita. Waktu itu Nabi kata apa? Waktu itu Nabi tunjukkan, inilah tawakal. Nabi kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, jangan bimbang. Allah bersama dengan kita. Dan Allah boleh tunjukkan bagaimana walaupun mereka hanya perlu tengok ke bawah, selepas beberapa hari mereka mencari entah berapa banyak duit dan berapa ramai yang dikerahkan untuk mencari, tapi mereka dah sampai betul-betul depan pintu gua pun, bila bertawakal kepada Allah, Allah boleh lindungi dan mereka tidak jumpa Nabi kita SAW dan Abu Bakar. Dalam konteks kita ni, Nabi pesan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, kalau kita ni bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, Allah akan berikan kita rezeki seperti mana rezeki yang diberikan kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitana, keluar pada waktu pagi, perutnya kosong, balik dalam keadaan perutnya kenyang. Dia yakin Allah akan bagi rezeki pada dia. Dan itulah keyakinan, tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah itu, yang kemudian Allah kata, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Moga kita semua tergolong dalam kalangan orang yang tidak cepat putus asa, yang nafasnya panjang, yang mampu bersabar sehingga ke hujung terowong sampai kita nampak cahaya, the light at the end of the tunnel, kan, kata ungkapan orang Inggeris ni selalu sebut begitu. Jadi semoga kita semua dapat melihat cahaya bantuan Allah SWT dalam apa saja urusan yang kita lalui dengan kita bertawakal kepadanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.